Hai kelas, selamat sejahtera. Apa khabar semua? Kita jumpa kembali selepas seminggu cuti sekolah ya. Jadi hari ini cikgu akan ajar topik baru untuk semester 2 iaitu membina ayat. Okey, latihan ini ada di buku OMG kamu. So kamu boleh semak muka surat 151 dan juga muka surat 152. Okey, dalam latihan ini, cikgu sebenarnya sudah sediakan contoh jawapan. Okay, tetapi kamu juga boleh menjawab sendiri. Okay, kamu cubalah untuk menjawab sendiri. Kalau kamu rasa susah dan kamu boleh ambil jawapan cikgu yang Mama. Okay, kalau maksud yang diberikan tu kamu kurang faham, kamu boleh guna kamus, Besta atau apa-apa kamus untuk cari maksud dalam bahasa Cina. Pastikan kamu faham dulu maksud, baru kamu menjawab soalan. Boleh? Okey, tanpa membuang masa. Oh ya, sebelum tu cikgu nak beritahu kamu. Untuk hari ini, esok, hari Khamis, Jumaat dan Sabtu, cikgu akan ajar menggunakan video. Seperti inilah cikgu akan rekod, cikgu share di YouTube dan share link kepada kamu. Tetapi mulai minggu hadapan, semua cikgu akan mengajar menggunakan Zoom ataupun Google Meet. Okey. Jadi hari Sabtu atau Ahad ni tolong ready untuk arahan cikgu yang Mama. Cikgu akan berikan arahan supaya kamu boleh enroll ke Google Classroom. Dan hari Isnin cikgu mungkin akan guna Zoom. Okey. Jadi harap ada kamu faham apa yang cikgu cakap ni. Kalau ada apa-apa soalan kamu boleh cari saya di Messenger lah. Okey. So kita pergi ke latihan kita pada hari ini. So kita lihat soalan 1 . Dalam latihan ni ada 6 kosakata yang kamu perlu tahu. Okey, jadi kosakata yang pertama ialah jawab. Okey, jawab maksudnya ialah answer. Okey, so kamu boleh lihat cikgu sudah tuliskan di sini. Ini semua ialah kata pasif. Kata pasif maksudnya kita tak boleh guna orang di hadapan. Dan kita tak boleh letak imbuhan di hadapan. Okey, jadi jawab tu ialah answer. So, kamu boleh lihat contoh ayat. Okey, latihan yang diberikan oleh cikgu perlu kamu jawab dalam masa 1 jam. Inilah ayat pasif dalam bentuk dialog. Jadi ingat untuk bina ayat, kita boleh menjawab menggunakan dialog. Okey, so harap kamu faham. Okey, kita pergi ke kosakata yang kedua. Okey, kosakata yang kedua ialah latih. Okey, latih ni kalau kata aktif ialah melatih, train. Inilah latih, jadi inilah kata pasif. Jadi kamu boleh lihat contoh ayat. Dato' Lee Chong Wei yang menjadi idola. Idola itu ialah idol. Rakyat Malaysia pernah saya latih. Oh, maafkan saya, sini tolong letak tanda petik seperti ini. Tetapi kamu letak yang apa tu? Ciu-ciu. Yang 99 itu. Okey, cikgu terlupa Okey, kata Dato' Miss Bun Sidi kepada wartawan asing itu. Okey, wartawan asing maksudnya ialah reporter dari luar negara. Contoh Singaporean or German or Indonesian. Okay, reporter. Itulah wartawan asing. Boleh Okay. Kosakata yang ketiga ialah karang. Ini bukan karangan Karang tu ialah menulis. Kata kerja. Tetapi kata pasif. Biasa kita guna mengarang. Inilah karang. Jadi contoh ayat tu cikgu guna untuk puisi lah. Contoh beberapa buah puisi. Puisi tu macam pantun saja. Okay, telah saya karang untuk diantar ke pertandingan mencipta puisi peringkat kebangsaan. Kata Cynthia kepada Joanne. Okay. Okay, kalau kamu kata kamu nak beberapa buah karangan telah saya karang pun boleh juga. Tak ada masalah. Beberapa buah cerita, beberapa buah cerpen, beberapa buah lagu telah saya karang pun boleh juga. Okay? Alright. Yang seterusnya ialah tangkap. Tangkap ialah catch. Okay, tangkap tu biasa kalau ayat aktif kita guna
menangkap. Okey, tapi ini adalah kata pasif. Kata pasif kita guna tangkap. Jadi contoh ayat tu kamu boleh lihat peragut. Peragut tu ialah orang yang meragut. Contoh kamu jalan bawa beg dan dia tarik beg kamu. Itu adalah peragut. Okey, peragut yang meragut beg tangan wanita itu berjaya kami tangkap di selekor jalan itu. Selekor itu adalah simpang jalan. Okey, kata orang awam. Orang awam tu tahulah public. Okey, itu kepada wartawan. Wartawan tadi cikgu sudah terangkan, wartawan ialah reporter. Okey. Okey, harap kamu faham. Okey, kita pergi kosakata yang kelima. Pandang. Tengok tu ada gambar Mr. Bean. Nampak tak? Itulah pandang. Dia sedang memandang kawan dia. Okey, maksudnya dia sedang menirulah tu. Okey, biasa kalau ayat aktif kita guna memandang. Tapi ini kata pasif, jadi tak perlu letak imbuhan me. Contoh ayat, jangan pandang ke kanan atau ke kiri semasa menjawab kertas peperiksaan. Tegur tu nasihat. Okey, Cikgu Umar kepada pelajar tersebut. Don't look left or right. Alright? Senang kan? Hey. Dan yang last sekali ialah tabur. Tabur itu ialah kamu menabur. Ni, gambar ni macam kamu beri makanan ataupun kalau kamu ada menanam sayur-sayuran, kamu tabur itu baja. Tahu baja? Fertilizer. Okey. Jadi contoh ayat, tabur makanan ayam yang diimport. Diimport tu ialah dibeli khas dari luar negara itu supaya ayam-ayam membesar dengan sihat. Kata petani itu kepada pekerjanya. Okey? Tabur je, just letak bagi makanan. Itulah tabur. Boleh tak kelas? Jadi sebenarnya sangat senang. Maksudnya sangat senang. Saya rasa kamu semua faham. Cuma semasa menulis tu mungkin kamu akan letak kami di hadapan. Okay, contoh macam ini, pandang. Boleh tak kamu tulis kami pandang perempuan yang cantik itu? Salah. Sebab itu sudah menjadi kata aktif. Sekarang kita ialah kata pasif. Jadi kita tak boleh guna kami pandang, saya pandang, ahli pandang. Tak boleh. Kalau orang di hadapan, di belakang, kita mesti letak me. Okey? Jadi kalau untuk ini, kata pasif kita boleh guna untuk ayat kata ganti nama diri 1 dan 2, iaitu saya, kami, engkau. Itu sahaja boleh. Boleh yang kelas? So, inilah 6 Yang pertama ialah tabur, pandang, tangkap, karang, latih, jawab. Itu sahaja. Okay, kalau kamu kurang faham, kamu ambil dulu jawapan Cikgu Yang Mama. Kamu fahamkan, kamu boleh tanya kawan-kawan yang lebih faham atau kamu boleh tanya saya. Okay? Yang penting, siapkan latihan. Jangan biarkan kosong. Okay, sebab minggu depan lagi banyak latihan. Jadi, buatlah latihan. Yang sebelum ni pun tolong siapkan. Jangan tak buat. Kalau sekolah tiba-tiba kata nak lihat kerja kamu, siapa susah? Kamu susah. Sebab Cikgu Yang Mama sudah buat kerja. Kamu ada buat tak? Fikir sendiri. Okay? Alright. Kita jumpa di video yang seterusnya. I miss you all so much. Bye-bye. Terima kasih.